10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Generasi adalah kumpulan individu yang lahir pada waktu yang lebih kurang sama. Menurut Kuppersmith, generasi adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh signifikan dalam faz pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahawa generasi adalah sekumpulan individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun dan juga waktu yang sama. Generasi mempunyai 3 kategori iaitu generasi X, generasi Y dan juga generasi Z. Mari kita lihat mengenai generasi Y dengan lebih mendalam. Generasi Y juga dikenali sebagai generasi milenial. Generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 hingga awal 2000, iaitu mereka yang berumur belasan hingga awal 30-an. Generasi Y dilahirkan ketika dunia dilimpahi dengan segala macam teknologi maklumat dan informasi. Seterusnya, generasi Y boleh melakukan banyak perkara dalam masa yang sama. Sebagai contoh, mereka mendengar muzik menggunakan earphone, tetapi dalam masa yang sama mereka menulis email di dalam telefon pintar. Situasi ini mengakibatkan generasi Y dipandang sebagai generasi yang tidak berdisiplin dan tidak pernah serius. Generasi Y menyukai keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan. Keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan menyebabkan mereka cenderung untuk mencari pekerjaan yang mampu untuk menunjang gaya hidup mereka, namun tetap boleh mereka untuk melakukan hobi yang mereka suka. Jika tidak, mereka akan cenderung untuk berhenti dari melakukan pekerjaan tersebut. Forbes mengatakan bahawa generasi milenial ini mempunyai passion yang sangat besar dan mereka sangat kreatif untuk membuat passion mereka itu menjadi sumber kehidupan. Generasi milenial cenderung bersifat konsumtif, iaitu sikap boros dan menghabiskan, tetapi tidak menghasilkan, malah hanya memakai dan menghabiskannya. Mereka cenderung untuk menghabiskan uang yang mereka miliki dengan membeli gadget keluaran terbaru, membeli kenderaan, berjalan-jalan dan juga makanan. Generasi milenial lebih tertarik kepada kegiatan yang bersifat volunteerisme. Generasi milenial lebih suka untuk mengumpulkan pengalaman baru. Generasi milenial juga adalah generasi yang ada pada waktu-waktu produktif. Mereka lebih sedia untuk menyumbang masa mereka daripada uang yang mereka miliki. Generasi Y menggemari pola interaksi berdasarkan dalam talian yang dapat memberikan solusi secara instan. Kerana generasi Y ini lahir atau tumbuh di tengah-tengah globalisasi digital sehingga begitu dekat dengan peringkat teknologi dan sistem informasi serba terbuka. Yang pertama adalah politik. Banyak nilai dan kepercayaan mereka terang-terangan bersifat politik. Tinjauan 2011 bahkan menunjukkan bahawa orang muda Amerika lebih cenderung untuk menyesuaikan diri dengan sosialisme daripada kapitalisme. Seterusnya adalah semangat. Generasi Y berusaha untuk memenuhi harapan dan tingkah laku mereka sesuai dengan apa yang dilakukan oleh generasi-generasi yang lain.
Generasi Y dianggap tidak mempunyai komitmen dan kesetiaan yang tinggi. Sebagai contoh, apabila di tempat kerja yang tidak sesuai dengan gaya hidup mereka, maka mereka cenderung untuk menukar tempat kerja yang baru. Seterusnya, generasi Y pada hari ini menginginkan kebebasan untuk membuat keputusan dan pilihan. Mereka juga mahu bebas bersuara dan sangat terbuka terhadap sesuatu perkara. Seterusnya adalah keterbukaan yang membahayakan. Sebagai contoh, generasi Y ini banyak terdedah dengan berbagai-bagai ejen globalisasi yang mempengaruhi cara mereka berfikir, bertindak, bertingkah laku dan membuat keputusan ataupun pilihan. Terdapat beberapa metod pendidikan Islam yang dapat digunakan untuk mendidik generasi milenial. Yang pertama adalah hiwar Qurani dan Nabawi. Generasi milenial cenderung mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dikarenakan faktor teknologi yang mudah diakses, mengakibatkan generasi ini mampu berdialog dengan satu arah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua adalah perumpamaan, iaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang mana mempunyai tujuan pengajaran. Dalam metod ini akan membawa generasi milenial merangsang kesan dan pesan yang terkait dengan makna yang tersirat serta mendidik akal supaya berfikir logis dan sihat. Dan ini sesuai dengan sifat generasi milenial yang biasa berfikiran rasional. Ketiga adalah pendidikan dengan teladan. Generasi milenial perlu adanya role model bagi dirinya sehingga pendidikan dengan teladan ini akan mampu membawa kesan baik dan efektif bagi mereka. Seterusnya, pendidikan dengan latihan dan pengamalan, iaitu sifat milenial bukan hanya ingin menyaksikan saja namun mereka mempunyai sifat ingin mencuba sehingga metod akan sangat efektif bagi mereka. Akhir sekali adalah pendidikan dengan ibrah dan mau'izah. Metod yang sangat riskan sebetulnya kerana terkesan menakuti dan hanya memberi nasihat semata. Namun, poin yang diambil dari metod ini adalah bagaimana generasi milenial yang mempunyai hati yang kosong tetapi secara psikologis mereka senang tersentuh. Oleh kerana itu, metod ini harus disampaikan dengan baik dan sempurna.